dan salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam PDPR 2.0 untuk Bahasa Melayu tahun 5. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan terbaik untuk belajar pada hari ini. Cikgu mohon pada anak-anak murid tahun 5 supaya menyediakan buku teks, menyediakan buku tulis dan juga alat tulis. Yang penting, sediakan diri anda dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pelajaran daripada mula hingga akhir dan menyiapkan tugasan-tugasan yang akan kita lakukan pada hari ini. Adakah kalian sudah bersedia? Ayuh kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, iaitu tema 2, Kesihatan dan Kebersihan, Unit 6, Minda Sehat. Tajuknya Cerialah Sahabatku, kemahirannya kemahiran membaca, dan standard kandungan yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah 2.3, membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan juga bahan bukan sastra. Standard pembelajarannya 2.3.1, iaitu membaca dan meneliti kandungan teks, karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan dan objektif yang akan kita capai pada akhir pembelajaran. Murid dapat menulis ulasan dengan betul. Jadi, ayo kita lihat pada buku teks muka surat 38 dan 39. Kita mulakan dengan buku teks muka surat 38. Kita hendak membaca teks ini dan memahami teks ini supaya kita dapat menyatakan isi tersurat dan tersirat dalam ulasan kita sebentar lagi. Adakah anda sudah bersedia untuk membaca bersama-sama dengan cikgu? Kita perlu membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tengok gambar itu, belajar secara normal, baru belajar melalui telefon pintar. Baiklah. Tajuknya ialah Cerialah Sahabatku. Kita baca bersama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dayang, murid dari Sarawak. Dia mengikuti keluarganya berpindah ke Melaka. Dayang bersekolah di SK Seri Makmur. Dayang di kelas yang sama dengan Farisha, Shuven dan Rubini. Semenjak berpindah ke Melaka, Dayang tidak banyak bercakap. Dia lebih suka menyendiri. Walaupun sudah 2 bulan dia di sekolah baharu. Pada suatu hari, Farisha melihat Dayang termenung di bawah sebatang pokok di sekolahnya. Dia bersendirian. Terusnya, "Selamat pagi Dayang. Bolehkah saya duduk di sebelah kamu?" tanya Farisha. Dayang mengangguk. "Mengapakah kamu termenung Dayang?" tanya Farisha. Pada mulanya, Dayang enggan bercerita tentang masalahnya, tetapi Farisha membujuknya. Dayang memberitahu bahawa dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan rakan-rakan yang baharu. Dia merasa terasing sebab budaya di sini sangat berbeza. Ayahnya pula dipanggil ke sekolah kerana prestasi pelajaran Dayang telah merosot lantaran tumpuannya di dalam kelas hilang. Lanjutkan lagi dengan perenggan yang seterusnya. Farisha cuba menenangkan Dayang setelah melihatnya muram. Dia membawa Dayang berjumpa dengan Cikgu Julia. Menurut Cikgu Julia, Dayang kesunyian. Jika dibiarkan, kesihatan Dayang akan terjejas dan dia mungkin mengalami kemurungan. Farisha ingin membantu Dayang ceria kembali. Dia mencari maklumat tentang kemurungan kanak-kanak. Kita lihat maklumat yang telah diperoleh oleh Farisha di bahagian bawah itu. Kemurungan. Kemurungan ialah gangguan perasaan atau emosi. Tanda-tanda kemurungan: tidak cergas, sedih yang berterusan, menyendiri, tiada keyakinan diri. Sumber daripada dipetik dan dibuat daripada portal My Health yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita teruskan lagi. Farisha juga berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunselor sekolah, iaitu Cikgu Nora, untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan. Cikgu Nora mengajarkan cara-cara untuk mengelakkan kemurungan. Cara mengelakkan kemurungan: pertama, bertenang dan bersikap positif. Lakukan aktiviti yang boleh membuat kamu ketawa. Amalkan gaya hidup sihat. Keluarga dan rakan-rakan mesti memberikan sokongan moral untuk memulihkannya. Jadi, teruskan lagi petikan kita. Farisha, Shuven dan Rubini memberi Dayang sokongan moral. Mereka selalu belajar dan menyiapkan kerja sekolah bersama-sama.
Pada waktu petang, jika tiada aktiviti di sekolah, Dayang akan ke rumah Farisha untuk beramah mesra dan berkongsi cerita. Kadang-kala, Syufen dan Rubini turut serta. Mereka juga bersukan sambil bergurau dan bergelak ketawa bersama-sama. Kini, Dayang telah berubah dan kembali ceria. Prestasi pelajaran Dayang telah meningkat semula. Dayang dan keluarganya mengucapkan terima kasih kepada Farisha dan rakan-rakannya. Jadi itulah petikan tentang cerita Dayang yang baru berpindah dari Sarawak dan dia mengalami kemurungan kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, dengan rakan-rakan baharu. Namun demikian, Farisha, Syuven dan Rubini telah memberikan sokongan moral kepada Dayang. Nampak tak kepentingan rakan sebaya yang membantu rakan yang dalam kemurungan. Terutamanya tindakan Farisha yang telah memujuk Dayang untuk bercerita tentang apakah masalahnya, dan Dayang mula berubah apabila Farisha, Syufen dan Rubini memberikan sokongan moral, mereka melakukan aktiviti bersama-sama. Yang penting juga ialah tindakan Farisha yang berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, iaitu tempat yang betul. Apabila kita mengalami masalah, kita mendapat masalah, kita ada masalah, kita tidak tahu nak menyelesaikan masalah, jadi kita berjumpa dengan orang yang betul, iaitu guru bimbingan dan kaunseling di sekolah kita. Kenal lagi guru bimbingan dan kaunseling sekolah kita? Ya, pasti ingat kan, mana boleh lupa dua orang guru dengan kaunseling kita yang hebat, iaitu Cikgu Amri dan Cikgu Azlina, yang sering membimbing murid-murid jika murid-murid menghadapi masalah. Dan Alhamdulillah setakat ini kita lihat bahawa murid-murid telah kembali ceria. Tidak ada masalah jika dibimbing oleh kedua-dua orang guru bimbingan dan kaunseling kita yang hebat itu. Baiklah, kita teruskan tugas kita pada hari ini dengan tugas kita pada hari ini ialah kita membaca dan melengkapkan maklumat pada peta alif untuk membuat rumus. Jadi kita telah bercerita tentang bagaimana Dayang tadi, cikgu telah memberi sedikit ulasan berkaitan dengan cerita tersebut, petikan tersebut. Jadi cikgu mahu anak-anak melengkapkan peta alif ini. Murid tahun 5 ialah murid yang hebat, yang dapat menyiapkan tugasan dengan baik, dengan cemerlang. Jadi dah baca tentang petikan tadi, dah memahami tentang petikan tadi, cikgu mahu anda lengkapkan peta alif itu. Bermula dengan Dayang baru pindah ke Sarawak. Lepas tu apa terjadi pada Dayang? Lepas tu apa terjadi? Lepas tu apa terjadi? Lepas tu apa terjadi? Lepas tu apa terjadi? Hinggalah Dayang kembali ceria dan keluarga Dayang mengucapkan terima kasih kepada Farisha dan rakan-rakan yang telah membantu Dayang kembali ceria di tempat baharu. Macam mana anak-anak permata hati cikgu, murid tahun 5 yang hebat ini? Adakah anda boleh menyiapkan tugasan ini? Ya, anda menjawab dengan penuh yakin bahawa ya cikgu, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya, dengan hebat, dengan betul. Dan pastikan apabila anda telah siap, semak semua kerja anda supaya tiada kesalahan ejaan, tiada kesalahan tanda baca, supaya kerja anda itu mendapat bintang daripada cikgu. Okey, jadi itulah tugas kita pada hari ini. Selamat melengkapkan peta alif dan menulis ulasan. Sila semak kerja anda selepas menyiapkannya. Ya, anda siapkan peta alif itu, anda tulis ulasan, iaitu 3 perenggan pendahuluan, isi surat dan isi surat dan juga penutup. Ingat 2T, tiru dan tambah, supaya tugasan anda, ulasan anda menjadi yang terbaik. Kita perlu berusaha, kerana jika kita berusaha, kita akan berjaya. Kita buat bersungguh-sungguh, hasilnya akan memuaskan dan kita akan rasa gembira dengan hasil kerja kita. Kita cari kepuasan diri kita. Baiklah anak-anak permata hati cikgu, sekian sahaja perkongsian ilmu buat kali ini. Cikgu mohon maaf atas sebarang kekurangan diri, keterpasan ilmu dan juga kemahiran yang ada pada diri hamba ini. Cikgu ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang serba kekurangan. Segala yang lemah itu datang daripada cikgu, segala yang hebat, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu mendoakan agar kalian sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja kelas kita pada kali ini. Kita jumpa lagi, bersua lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye bye.